Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa Allah. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam kiram wa Syekh Musannif rahimahullah ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala abil qasimil amin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan la nihayata li kamalihi wa adadi kamalih. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-fatih lima uliq wal khatim lima sabaq nasiril haqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Dimuliakan Allah Sayyidina Muhammad, Tuan Imam Surau Al-Muttaqin, para pegawai Surau Al-Muttaqin, para ahli jawatankuasa Surau Al-Muttaqin, dan semua seluruh pencinta hadis, pencinta Rasulullah SAW. Mudah-mudahan semua dikasihi dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita akan memulakan pembukaan daurah pengajian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daurah ni dia adalah satu pengajian yang Allah SWT disebut pengajian kilat. Pengajian kilat. Maksud dia, kalaulah kita mengaji hadis ni, kitab hadis ni sebanyak 40 hadis, selalunya kita akan mengaji mungkin mengambil masa setahun, 2 tahun ataupun 3 tahun. Tapi daurah ni dia adalah satu pengajian Allah SWT yang pantas. Maksud dia, kalaulah kita mengaji hadis secara biasanya selama setahun ataupun setahun ataupun 2 tahun untuk menghabiskan satu kitab hadis 40 ni, tapi dengan hanya masa 3 hari kita boleh habiskan 40 hadis. Dan kita di akhir pembacaan kita, daurah kita, saya akan ijazahkan sanad dan juga ijazah hadis yang ada dalam ni, iaitu ijazah kitab. Pentingnya ijazah kerana ijazah dia menyebabkan ilmu kita bersambung. Allah SWT. Ilmu agama Islam ni dengan sanad. Ilmu agama Islam tak sama dengan ilmu agama lain. Ilmu agama Islam dipelihara dengan sanad. Maksudnya saya dapat pada guru saya kepada guru dia, guru daripada guru dia, guru sampai sahabat Nabi Muhammad, sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya syukur juga kepada Allah kerana Allah mendapat juga sanad-sanad hadis, kitab-kitab hadis kutubus sittah, kitab Bukhari, yang kedua Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, Allah Sayyidina Muhammad, lagi Abu Daud, Sunan Abu Daud. Di kitab-kitab kutubus sittah, 6 kitab hadis yang terbesar ni, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan saya mendapat ijazah dan juga sanad hadis 6 kitab yang utama tu daripada guru kami, Syekh Tuan Guru Maulana Hussein, seorang ahli hadis. Tak apalah, jadi alhamdulillah saya syukur pada Allah kerana hadis-hadis yang saya duk mengajar, saya duk sampaikan, semua tu ada sanadnya, ada pengambilan ijazahnya daripada guru kami, alhamdulillah. Jadi di akhir pengajian kita akan ijazahkan Allah SWT kitab ni dan juga hadis-hadis yang ada dalam kitab ni, insya-Allah. Dan syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala juga kerana
Allah SWT, kita dapat pengalaman baru hari ini. Ada orang telah ada pengalaman, ada orang dapat pengalaman baru, duduk dalam majlis daurah. Allah SWT, dia menjadi kebiasaan sejak zaman Rasulullah SAW ada pengajian daurah. Siapa yang buat? Nabi Muhammad SAW. Satu hari datang beberapa pemuda daripada satu kampung, jumpa Nabi Muhammad, muda-muda lagi. Dia jumpa Rasulullah SAW, Nabi ajarkan mereka ilmu. Ajar selama 12 hari. 12 hari saja. Tapi semua ilmu Nabi ajar. Adapun para sahabat yang duduk dengan Rasulullah SAW, duduk lama. Allah SWT mengaji satu-satu. Adapun yang datang ni, pemuda yang datang ni dari kampung mereka, musafir, hanya 12 hari Nabi ajar, tapi mereka mendapat seluruh ilmu. Allah, yang berkaitan dengan agama. Sehingga kan selepas 12 hari, Nabi kata, aku melihat di wajah-wajah kamu semua teringat kampung dah, teringat mak ayah, muda-muda lagi. Sebelum mereka balik, Nabi suruh mereka buka kain. Allah SWT, kain. Nabi pun buat macam ni, saya cerita dah itu. Macam ni. Nabi ikat, Nabi suruh balik. Balik, Nabi kata mengajarlah, sampaikanlah dakwah kepada kaum kamu. Akhirnya mereka balik ke kampung mereka, mereka jadi ulama di kampung mereka, tempat mereka jadi ulama, mengajarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala yang mereka mengaji hanya 12 hari dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam menuntut ilmu hadis, ada pengajian hadis hanya 2 bulan kita mengaji, tapi sama dengan 4 tahun kita mengaji. Dipanggil daurah 2 bulan. Sebelum subuh, lepas subuh, duha, lepas zuhur, sebelum asar, lepas asar, lepas maghrib, selepas isyak sampai ke 12 malam. Ngaji 2 bulan. Kalaulah 2 bulan kita mengaji macam tu, sama dengan 4 tahun. Sama dengan 4 tahun. Allah SWT. Tapi Allah SWT Muhammad itu bagi orang yang mampulah. Tapi tak apa, kita tak sampailah 2 bulan, 3 hari ya, insya-Allah. Itu pun tak sikit ya, kita ambil pagi petang, pagi malam, petang tak ada. Tengah hari tak ada. Okey. Jadi itu sikit pengenalan tentang daurah. Dan alhamdulillah daurah juga pada hari ini daurah kita adalah kitab berkaitan dengan mahabbah. Dan kita datang juga ni sebab mahabbah. Bukan sekadar kitab kita mahabbah, hadis-hadis kita mahabbah, kita datang dengan mahabbah. Apa itu mahabbah? Cinta. Kalau tak kerana cinta kepada rumah Allah, kalaulah tak kerana cinta kepada ilmu, kalaulah tak kerana cinta kepada agama Allah, kalaulah tak kerana cinta kepada hadis-hadis Nabi Muhammad, kita tak akan datang. Kita datang sebab apa? Sebab kita ada perasaan rindu pada majlis ilmu. Rindu itu Allah hasil daripada cinta. Kalau tak ada cinta, tak akan ada rindu. Allah rindu ni, kata ulama yang lain, rindu ni dia datang daripada terlalu kuatnya cinta. Bila cinta kuat, akan timbul rindu. Tapi kalau cinta tak ada, tak akan ada rindu. Allah jadi Allah kita datang sebab apa? Sebab kita cinta kepada rumah Allah, cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada hadis Nabi Muhammad, cinta kepada ilmu, cinta kepada orang Islam, cinta kepada ahli jawatan kuasa surau kita. Allah sebab ada orang setengah orang dia tak mau pergi surau sebab ahli jawatan kuasa. Ada. Dia kata apa? Aku tak mau pergi dah surau tu. Sebab apa? Tak setuju dengan ahli jawatan kuasa tu. Pendapat tak sama, warna tak sama, macam-macam lah. Tak boleh kita main ni kerana Allah, kan kerana siapa-siapa. Allah senang. Adapun ahli jawatan kuasa ke masyarakat kan dan sebagainya, kita semua hamba Allah, kita semua umat Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah jadi kita datang kerana apa? Kerana ada cinta dalam hati kita kepada agama dan juga khususnya hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dan saya datang juga, saya pun datang kerana cinta. Kerana cinta saya datang dari Kedah. Cinta, kasih pada penuntut ilmu, kasih pada masyarakat, kasih pada umat Nabi Muhammad. Yang kalaulah bukan kerana kasih dan cinta kepada umat Nabi Muhammad, saya duduk rumah tidur, tengok bola, Allah SWT, makan nasi Arab, Allah SWT, tengok TV, tu dia panggil tak kasih kepada umat. Duduk saja, tak buat apa dekat umat, tak bantu umat. Tapi disebabkan rasa kasih kita kepada semua masyarakat kita, orang Nasr Putra khususnya, orang Puchong ni, jadi kita main. Untuk apa? Sama-sama kita Allah SWT mengenali agama, mengetahui hadis Nabi Muhammad, untuk sama-sama kita mengamalkan kebaikan. Allah Subhanahu Wa Taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan bertolong-tolonglah kamu dalam perkara kebaikan. Maksudnya kebaikan ni Allah suruh kita pakai tolong. Kalau tak ada penganjur, tak jadi majlis ni. Allah SWT. Kalau tuan-tuan tak main, tak jadi ke? Allah SWT. Saya main, tu tengok, siapa tak ada. Baca apa, tutup balik juga. Maksud dia apa? Tuan-tuan tolong saya sebenarnya, bukan saya tolong tuan-tuan.
Tuan-tuan tolong apa? Disebabkan tuan-tuan ada, saya boleh buat kebaikan. Membaca hadis Nabi Muhammad. Kalau tak ada, baca seorang mungkin mengantuk. Akhirnya kita boleh baca. Kenapa? Ini dipanggil kita mengamalkan ayat Quran, ayat Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan. Kita telah mengamalkan ayat Allah, kita datang ni. Allah SWT. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan jangan kata Allah kamu bertolong-tolong dalam perkara dosa, dalam perkara dosa dan juga pemusuhan, bagi orang pecah belah. Jangan, itu jangan. Kita nak bersatu. Kita nak duduk dengan penuh kecintaan kepada agama Allah, kepada Nabi Muhammad, kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sesama hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dalam hadis Nabi SAW, di akhirat nanti Allah semua akan terkena terik dan panasnya pada mahsyar, kecuali Allah beberapa golongan. Di antaranya siapa? Golongan yang mereka di dunia mereka berjumpa, bertemu, mereka bersaudara disebabkan cinta kerana Allah. Sama-sama kita ni, kita cinta kerana Allah. Cinta kerana Allah penyebab kita tak terkena panas mahsyar nanti di akhirat. Sedangkan Allah, orang yang bangkit nanti di mahsyar, bangkit dalam keadaan sangat lapang. Kata Rasulullah, manusia akan bangkit dari kubur menuju mahsyar, Allah SWT, menuju mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia waktu itu akan merasakan lapar yang tersangat lapar, yang tak pernah mereka rasa lapar seumpama di dunia dulu. Dan mereka akan rasa dahaga sedahaga-dahaganya, yang mana manusia tak pernah rasa dahaga di atas dunia dulu, seumpama dahaga di padang mahsyar. Panasnya, panas dulu, panas, lebih panas daripada dunia. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi bagi orang yang mereka berkasih sayang kerana Allah, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah, teduh, senang, gembira, sonok, ceria. Allah. Kenapa? Mereka mengamalkan satu amalan yang sangat Allah suka, apa dia? Cinta. Itu mahabbah. Okey. Apalah sebagai pengenalan mukadimah Allah. Jadi Allah, kita terus kepada mukadimah kitab. Dengan panjang-panjang sangat. Okey, kita terus masuk kitab. Okey, Allah SWT. Kitab ni dikarang oleh Syekh Dr. Mustafa An-Nadawi. Allah SWT. Seorang ulama, Allah SWT, ulama Azhari, ulama Azhar. Allah SWT, yang mendapat PhD di Azhar. Nah, Dr. Mustafa An-Nadawi. Dan bahkan dia bukan setakat menuntut ilmu di Azhar, dia juga Allah SWT pernah menuntut ilmu dengan seorang muhaddis, ulama hadis yang sangat besar di dunia ni, yang pernah hidup sebelum kita ni, iaitu Syekh Allah SWT Al-Muhaddis Al-Syekh Allah SWT Abul Hasan An-Nadawi. Ulama hadis yang paling besar zaman tu. Meninggal dah, wafat dah. Ni guru dia, guru pada Syekh Dr. Mustafa An-Nadawi. An-Nadawi itu ambil daripada guru dia, perkataan guru dia. Itu Allah. Maksud dia apa? Syekh Dr. Mustafa An-Nadawi, dia adalah murid utama kepada Syekh Abul Hasan An-Nadawi. Murid yang sangat dekat dan sangat rapat dengan guru dia. Dia utama di sisi gurunya, ulama hadis. Allah. Guru muhaddis, murid pun muhaddis juga. Jadi muhaddis juga, ahli hadis. Siapa ni? Syekh Dr. Mustafa An-Nadawi, yang mukanya, wajahnya ada di kitab kita boleh tengok. Allah. Dan saya alhamdulillah saya dapat ijazah kitab ni. Dan kitab ni juga, pengenalan sikit, kitab ni juga dikarang oleh Syekh Mustafa An-Nadawi. Maksudnya sanad kita tinggi. Saya ambil daripada Syekh Mustafa An-Nadawi, itu pengarang kitab. Tuan-tuan, Allah dapat melalui saya. Maksud dia apa? Sanad kita dengan kitab satu saya. Jadi tuan-tuan mengajak pula anak-anak, mengajak mungkin nanti jadi tok guru, imam kita nanti menyampaikan dakwah dan sebagainya kan? Allah SWT. Ataupun orang Puchong nanti semua alhamdulillah insya-Allah, dan anak-anak yang ada insya-Allah jadi penyampai ilmu hadis pula, ilmu agama Allah. Nanti kita bagi pula pada orang lain. Waktu tu orang tu dah jadi dua sanad. Dia orang nantilah, dia kita ini sekarang saya Syekh Dr. Mustafa An-Nadawi. Kalau tuan-tuan nak dapat sanad tinggi, tak mau melalui saya, boleh dengar Syekh Dr. Mustafa An-Nadawi datang, kita pergi jumpa, bawa kitab. Syekh, saya nak ijazah sekali lagi, saya dah dapat, saya nak ijazah sekali untuk sanad, saya nak dapat sanad tinggi, boleh? Tak masalah apa, no? Sanad, kita apalah. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, InsyaAllah kita terus baca di muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Dekat kitab tu tak ada Bismillahirrahmanirrahim, kita tulis tulis kat tulis. Allah tulis. Allah SWT. Tapi dekat hak Arab ni, hak saya ni ada hak Arab sekali dengan hak terjemah. Ni syarah yang saya pegang ni syarah. Dekat sini ada Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin dia mungkin ada cetak tu terjatuh ke apa ke, kita boleh tulis sikit atas tu Bismillahirrahmanirrahim. Kerana setiap para ulama bila nak memulakan kitab mereka, mereka akan mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim.
Kenapa? Mengikut Quran. Mengikut Quran. Quran dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli. Ayat pertama dalam Quran surah Al-Fatihah mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Diambil daripada tu. Bahkan disebut oleh Rasulullah SAW, setiap perkara itu perkara kebaikan. Allahumma salli. Kalaulah tak dimulakan dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli, kata Rasulullah SAW, maka dia terputus. Allah. Maksud dia apa? Tak akan dapat keberkatan. Allah. Bagi orang yang dia nak buat satu kebaikan tak ucap Bismillahirrahmanirrahim, terputus keberkatan. Disunatkan dalam agama kita, sunat hukumnya setiap kita nak buat perkara kebaikan, sunat hukum dia ucap Bismillahirrahmanirrahim. Nak naik kenderaan, nak pakai kasut, nak pakai baju, nak keluar rumah, Allahumma salli ala Muhammad, nak buka kitab, nak masuk masjid, Allahumma salli ala Muhammad. Apa dia lagi? Nak start motor, nak makan, nak minum, apa sahaja perkara kebaikan, mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali lah adalah tempat-tempat yang kita tak disunatkan baca Bismillahirrahmanirrahim walaupun baik. Contohnya apa? Nak semayang. Tak disunatkan nak semayang ni. Semayang perkara baik. Tak disunatkan kita Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Makruh. Kenapa kata ulama? Ni hukum fiqh. Kerana kata ulama, solat tak perlu kepada permulaan dengan Bismillahirrahmanirrahim, kerana solat dah ada permulaan yang khusus, iaitu zikir Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim termasuk zikir juga. Allah. Bagi solat tak perlu kita tambah zikir lain sebelum solat tu, untuk masuk solat, untuk mulakan solat. Kenapa? Solat dia telah ada zikir khusus untuk dimulakan. Apa dia? Allahu Akbar. Masuk solat. Allah. Kalau Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali kita baca Bismillahirrahmanirrahim untuk kita baca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, itu tak apa. Allah, itu tak apa. Tapi kita niatkan nak solat ni, aku baca nak mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu yang makruh. Allah. Dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali anjurkan kita sebelum nak solat baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Apa tujuan dia? Untuk hati kita tetap, supaya tak didatangi oleh syaitan untuk waswaskan kita. Sebab ayat tu minta Allah lindung kita daripada waswas syaitan. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita minta. Disebut dalam kitab Bidayatul Hidayah. Okey, itu tak apa, bismillah untuk tu tak apa. Tak apalah. Allahumma salli ala Muhammad. Terus tu Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Allahumma salli ala. Terus. Saya punya kitab ni lain sikit, saya minta satu kitab. Ada kitab lebih tak? Ada lagi tak kitab lebih? Tak ada, habis. Yang buat main tadi? Ada lagi tak? Tak apa. Kalau tak ada lebih tak apa, ambil kan. Okey. Siapa ada tak tuan-tuan yang tak dapat kitab tak? Tak dapat kitab tak? Yang ikut dia orang tak dapat, tak dan. Ada lagi tak? Ada lagi yang tak dapat? Ada lagi. Boleh edar belakang kita, abang kita tak dapat. Tuan kita belakang tak dapat. Siapa belum dapat kitab, insya-Allah ada kitab ada lagi. Sikit lagi. Ada lagi. Kalau boleh semua ada kitab, lagi senang kita mengaji insya-Allah. Sebab ijazah ni dia bagi pada orang yang ada kitab. Kalau tak ada kitab nak bagi ijazah macam ada kitab. Perlu kitab. Allah senang. Okey, Allah senang. Kita terus baca mukadimah. Kita buka pada mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ni kata pengarang kitab, Syekh Dr. Mustafa An-Nadawi. Sesungguhnya kasih sayang adalah salah satu rahsia daripada rahsia-rahsia perkara ghaib, yang satu bentuk daripada bentuk-bentuk ketuhanan. Allah. Itu dia huruf kecil tu, buat huruf besar. Tuhan, Allah, tu perkataan-perkataan yang kita kenal huruf besar. Nabi, Rasul, Allah besar. Apalah. Mungkin kadang-kadang cetakan tu, tak apa. Kita boleh perbetul sikit. Kita boleh tambahkan sikit. Okey, kata dia, kasih sayang ni dia adalah satu rahsia. Rahsia apa ni? Rahsia daripada rahsia-rahsia perkara yang ghaib. Allah. Dan satu bentuk daripada bentuk-bentuk ketuhanan. Maksud dia apa? Cinta ni Allah SWT. Orang yang dapat cinta, kasih sayang, ini pemberian Allah. Allah SWT. Bahkan Allah tu sendiri dia bersifat dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, sifat kasih sayang, sifat cinta. Allah tu ada sifat cinta, dia ada sifat kasih sayang, dia ada sifat belas kasihan. Ni Allah. Jadi Allah SWT Muhammad, cinta ni, kasih sayang ni dia datang daripada Allah. Allah yang bagi pada kita, Allah kurnia pada kita. Terus juga menyerupai sifat-sifat ketuhanan yang lain seperti mengetahui, saya sebut dah tadi, yang hidup, yang berkuasa dan sebagainya. Maksud dia apa? Cinta ini adalah salah satu daripada sifat-sifat Allah. Okey. Sama juga macam sifat-sifat lain. Apa sifat lain? Mengetahui,
Allah Subhanahu Maha hidup dan sebagainya. Bahkan bersifat kasih sayang adalah sifat yang sangat mulia dan keadaan yang sangat cantik serta indah apabila ianya diletakkan dalam sanubari manusia, kerana ia membangkitkan kesempurnaan makrifah. Apa maksud makrifah? Kenal, pengenalan, mengenal. Mengenal apa ni? Di antara pencinta dan dicintai. Maksud dia cinta ni Allah SWT. Dia menyebabkan Allah SWT Muhammad, sanubari kita, hati kita, jiwa kita sempurna. Sempurna apa? Sempurna dalam makrifah, mengenal. Maksud dia apa? Allah SWT. Orang, contoh Allah SWT, kalau kita nak kenal sungguh-sungguh orang tu, kita kena cinta dia. Contoh, siapa paling kenal diri kita? Ni bagi orang kahwin ni. Siapa paling tahu hal keadaan kita? Isteri kita. Kenapa? Isteri kita dia kasih. Bila isteri kita dia kasih pada kita, dia ambil tahu semua hal kita. Dia tengok semua kelemahan kita. Dia tengok semua kelebihan kita. Allah SWT. Dia perhati semua pergerakan kita. Akhirnya apa? Cinta ni yang dalam hati ni, dia menyebabkan Allah sempurnanya kita dalam mengenali seseorang. Maksud dia apa? Kita nak sempurna kenal seseorang, kita kena cinta. Tak cinta, kita tak akan tak mau ambil tahu tentang diri orang tu. Allah SWT. Cinta tu penyebab kita nak ambil tahu tentang diri orang yang kita cinta. Macam kita, namanya setengah orang ada pengalaman murat. Tak boleh haram lah. Jaga ngaji ni jangan murat-murat, tak dapat ilmu, tak berkat ngaji. Jaga Allah. Jadi dia murat ni setengah orang ke kita. Orang masjid Muttaqin alhamdulillah. Setengah orang. Dia kata ustaz tuduh kami. Tak tuduh, cerita lah. Allah. Jadi Allah dia cinta Allah dia Allah Muhammad. Bila dia nak tackle perempuan tu, Allah dia nak jadikan dia ni sempurna, sampai kepada kesempurnaan cinta. Apa dia buat? Langkah-langkah utama yang dia buat apa dia? Dia tanya Allah, kamu suka makan apa? Cuba nak kenal lebih dalam. Bila ada cinta, dia cuba nak Allah kenal lebih sempurna dalam mengenali seseorang. Dia tanya, kamu tak suka apa? Kamu suka apa? Kamu suka warna apa? Kamu suka kenderaan apa? Kamu suka pergi melancong ke mana? Tanya habis. Menyebabkan akhirnya dia kenal habis diri orang tu. Kenapa? Asal-asalnya jadi sempurna kenal tu sebab apa? Sebab cinta yang dalam hati. Sebab tu bila kita nak kenal Allah, kita kena cinta Allah. Dan kita tak akan boleh kenal Allah, dan kita tak akan boleh cinta Allah melainkan kita kena kenal Allah. Allah SWT. Kita nak kenal Allah ada 3 jalan. Allah. Yang pertama mengaji, menuntut ilmu. Yang kedua mengenal Allah dengan asma. Allah SWT. Asma apa maksud dia? Asma adalah nama-nama Allah. Kenal nama-nama Allah, mengaji tentang nama-nama Allah. Yang kedua sifat. Tahu tentang sifat-sifat kesempurnaan Allah. Untuk timbul di hati kita betapa indahnya, betapa agungnya, betapa mulianya Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga menimbulkan sifat cinta, kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengaji ilmu menyebabkan kita kenal Allah. Kenal Allah penyebab kita cinta Allah. Dan setiap orang yang dah dapat cinta Allah, dia nak kenal lagi. Maksud dia apa? Cinta tu dia penyebab kita sampai kepada kesempurnaan mengenal cinta. Asal ada cinta. Tanpa ada cinta Allah dalam hati kita, Allah ataupun cinta Rasulullah. Orang yang cinta Rasulullah bila dengar orang baca hadis Nabi, siapa nak tahu Nabi buat apa, Nabi Allah akhlak macam mana, Nabi suruh apa, Nabi larang apa. Siapa nak kenal Nabi lebih mendekat lagi, lebih dalam lagi, lebih sempurna lagi. Asal-asalnya apa jadi itu? Cinta. Ini besarnya cinta, mulianya cinta, menyebabkan kita jadi orang yang berubah dalam hidup kita, menyebabkan kita meningkat Allah SAW Muhammad, kita ke darjat yang lebih tinggi, lebih baik. Okey. Apalah, itu cinta. Jadi kalau kita cinta Rasulullah, Allah dia akan membawa kepada kita mengenal Rasulullah secara sempurna. Sebab dia bila cinta tu dia nak cari Nabi suka makan apa, Nabi suka pakai macam mana, Nabi Allah. Akhirnya dia cinta Rasulullah, dia kenal Rasulullah dengan Allah sempurna. Okey, sampai martabat cinta. Okey, terus Allah terus panjang dah mukadimah pun. Allah jangan pula tuan-tuan rasa macam ni, habis ke di 40 hari? 40 hadis habis ni. Tang ni pun dah ke sejam. Tak apa, insya-Allah habis, insya-Allah. Insya-Allah habis, insya-Allah. Okey, kita minta pertolongan Allah lah, insya-Allah. Kita boleh baca ni. Terus
Allah. Dan yang dicintainya menjernihkan buah fikiran. Cinta tu menyebabkan jernih buah fikiran, mengamalkan akhlak yang terpuji. Cinta tu penyebab kita boleh mengamalkan akhlak yang terpuji. Contoh saya sebut, Allah. Cinta ni, cinta, kasih, cinta, dia penyebab daripada cinta ni dia akan keluar sifat-sifat yang baik, akhlak yang baik. Contoh saya sebut, Allah senang. Allah, kita nak bertunang dengan seorang perempuan yang kita kasih. Contoh tak apa, nak elok sikit kan? Tapi tak apalah, tunang tu kira elok. Cuma jangan duk cinta sebelum kahwin apa semua ni. Cinta, rasa cinta, okey macam mana? Terus pergi meminang. Kahwin, ingat benda apa? Bunga api. Pakai Cina. Okay. Allah. Terus kahwin tak apa. Jadi jangan duk cinta couple tu haram, tak boleh. Nak cinta boleh cara halal. Macam mana kahwin lah. Sebelum kahwin bertunang. Untuk dapat tempoh kita nak siasat, nak tengok dulu macam mana latar belakang apa semua lah. Sampai kita puas hati kita kahwin lah. Okey, tak apalah. Ni contoh saja. Dia bila kasih kepada seorang tu, cinta ni perumpamaan, dia akan menumbuhkan, mengeluarkan, membuahkan sifat-sifat mulia, akhlak. Contoh, bila dia kasih kepada perempuan tu, dia pergi bawa mak ayah jom sat pergi meminang, mak ayah ikut. Bila pergi meminang, perempuan tu tak tengok ayah ada beri syarat, kalau kamu nak kahwin dengan anak saya, kamu kena meminang, kamu kena Allah. Dia kalau boleh kita hadis dengan tak di bawah tu, ada kita punya meja kita banyak, kita boleh ambil kan Allah. Sebab hadis ni adalah hadis-hadis kalam Rasulullah, tak boleh tak bawah Allah, tak boleh bawah. Pen tak boleh tak atas kitab juga, ni adab kita menuntut ilmu lah. Pen tak boleh tak atas kitab, handset tak boleh tak atas kitab, kitab tak boleh tak bawah, ni adab dengan kita. Okey, kalau boleh kita nak selamat, kita pakai meja tu lah. Okey, Allah senang. Ada seorang ulama, Allah, orang kata, wahai imam, kenapa ilmu kamu banyak sangat? Dia kata apa? Aku waktu mana aku mengaji dengan guruku, aku tak pernah letak kitab aku atas paha. Paha pun tak letak. Di atas paha pun tak letak, tambah di bawah tak letak. Lagi tak letak. Kenapa? Terlampau mengagungkan ilmu-ilmu yang datang dari Quran, hadis, ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kita nak selamat, kita ambil tu. Allah Subhanahu. Okey lah, ambil tu. Allah Subhanahu. Terus. Jadi Allah Subhanahu, bila dia pergi kat perempuan tu, pergi dengan ayah mak dia meminang. Minang tak tengok pak dia letak syarat. Ayah dia kata apa? Kalau kamu nak kahwin dengan anak aku, kamu kena tunggu 2 tahun. Kenapa? Anak aku nak habiskan ijazah. Disebabkan dia kasih tu, timbul akhlak. Apa dia? Dia tak marah. Kalau dia marah, terlepas terus. Lebih baik aku tunggu 2 tahun daripada terlepas terus. Kerana nak. Akhirnya macam mana? Tak apalah pakcik, 2 tahun pun 2 tahun lah. Saya tunggulah. Nampak? Cinta tu penyebab dia tak marah. Allah. Tapi kalau kawan dia panggil kawan dia, call kawan dia. Assalamualaikum, ada mana? Kawan dia kata, aku ada di Nusa Putra. Boleh tak mai rumah aku sat? Sebentar. Sat tu sebentar, bahasa Kedah. Allah, terjemah juga yang depan. Boleh tak mai sat? Datang sat rumah aku, sebab pipe rumah aku patah. Kamu kan dah buat pipe. Allah sana. Datang sat rumah aku. Ni kawan yang dia tak apa nak kasih. Kenal saya tapi tak kasih. Tahu kata dia tu boleh buat pipe. Lepas tu dia ni jawab, dia kata apa? Boleh kalau kamu nak aku pergi perbaik pipe. Tapi tunggu dulu sebulan. Aku sibuk. Marah tu. Apa hang ni sebulan aku duk tengok hang duk makan. Dah makan tadi aku tengok hang macam free tak ada kerja. Mailah marah. Tak boleh nak sabar. Tak boleh tahan marah. Kenapa? Dia masuk isyak. Kita solat isyak dulu. Allah, kita azan ni solat isyak. Sikit kita ambil. Tak boleh nak tahan marah, tak boleh sabar. Kenapa? Dia tak kasih. Tapi kalau perempuan tadi, pak dia kata, kamu kena tunggu 2 tahun kerana anakku nak habiskan ijazah. Tak apa, insya-Allah. Sabar, tak tahan marah, penuh penghormatan. Kenapa? Cinta penyebab timbul akhlak-akhlak baik. Akhlak baik dengan apa ni? Dengan orang yang dikasih, dengan orang yang Allah dikasih, dikasih oleh orang yang dikasih. Bila dikasih kat perempuan tu, dia akan kasih juga kepada adik dia, pada pak dia, pada mak dia. Kenapa? Cinta pada seorang menyebabkan kita kasih juga kepada orang yang berkait dengan orang yang kita kasih. Contoh, seorang lelaki dia suka seorang perempuan tu. Pergi kedai. Allah SWT. Seminit lagi boleh? Seminit okey. Saya cerita ni tutup kita sembahyang insya Allah. Lepas tu kita sambung sesi kedua. Maksud insya-Allah. Dia pergi kedai. Dia pergi kedai runcit, dia tengok dia jumpa adik makwa dia. Adik hak dia kasih tu, tunang dia. Macam mana? Dia bila jumpa tu macam mana? Oh adik, tak mana ni? Mai mana? Nak beli apa? Nak
Ambil coklat, tak apa. Duit tak apa. Nah, abang belanja abang. Sebab apa dia buat baik? Sebab dia berakhlak dengan budak ni? Sebab ni ada kait dengan yang dikasih. Sebab adik tunang dia. Bagi apa semua, beli apa semua. Lepas tu, elok adik tu nak balik. Dia kata, nak balik dah. Dia pikat telinga. Kirim salam kat kau. Buat baik dah sebab. Kenapa? Sebab kasih pada kau. Dia bukan sebab adik dia. Tapi sebabkan adik dia ada kait dengan dia. Ataupun kalau dia duduk layan apa semua elok, tengok kau dia main. Bila kau dia main, adik dia tu, kamu pergi belakang. Dia tak layan dah. Allah sana. Okey. Nak sebab apa? Cinta tu penyebab keluar. Ini manusia. Yang kita nak bahaskan cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah. Maksudnya bila kita kasih pada Allah, kita akan berakhlak dengan Allah. Apa yang Allah bagi dalam hidup kita, kita akan redha, sabar. Kenapa kita yakin ini dari Allah? Ada kebaikan dan sebagainya. Karena kita tak komplain sebab apa? Tak mengukur. Karena kita kasih pada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Jadi kita sambung mukadimah bahasan kitab kita semain insya dulu. Kita sambung insya-Allah sesi kedua. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Saya minta Allah bersama kita sama-sama kalau boleh kita membentuk halaqah. Maksudnya yang kita ni ni sini, mai sini. Macam tu. Bulat kata. Ada ni. Dekat-dekat sikit betul macam tu. Dekat-dekat sikit. Zaman Nabi kita Muhammad SAW, majlis Rasulullah di halaqah. Dan rahmat Allah pun turun macam tu, bentuk macam tu. Dia dalam halaqah. Okey, jadi kita cuba menghidupkan sunnah dalam majlis kita, iaitu halaqah dalam majlis ilmu. Halaqah tu maksudnya bulatan. Bulatan yang depan. Okey, maksud depan. Yang tepi-tepi boleh duduk depan. Bentuk ke halaqah. Itu lebih berkat insya-Allah. Ni sunnah Nabi Muhammad. Sunnah. Itu cara sunnah. Dia lebih akan khusyuk insya-Allah. Lebih sedar. InsyaAllah sebelum kita mulakan juga majlis kita, sama-sama kita selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudahan majlis kita bertambah lagi keberkatan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selawat yang saya akan bacakan ni adalah selawat ad-dawam. Selawat ad-dawam. Di Allah insya-Allah lah, kalau esok kalau ada kesempatan saya akan buat mic. Saya tak ada nak post selawat tu untuk kita baca sama-sama. Cuma malam ni kita pakat ikut sikit yang mana kita boleh. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang boleh tu kuat sikit ya. Yang boleh hafal lah kuat sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa tuda ilaihi mamaral layali wa tulad dawam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa tuda ilaihi mamaral layali wa tulad dawam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa tuda ilaihi mamaral layali wa tulad dawam. Allahumma salli ala sayyidina. InsyaAllah kita mula pembacaan kitab kita sama mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan la nihayata li kamalihi wa adadi kamalih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad
الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته آمين. قال اللهم صل على محمد. Allahumma salli dan sentiasa bersungguh-sungguh dalam melakukan amalan yang baik, malah sentiasa mengerjakan perkara-perkara yang mendatangkan manfaat di dunia dan akhirat. Perkara ini hanyalah dapat dirasai oleh mereka yang pernah bertemu dan merasainya. Kefahaman ini hanyalah untuk mereka yang beragama Islam. Cinta-cinta yang menyebabkan seorang itu timbul akhlak yang baik, amal-amal yang baik, sikap yang baik, itu dapat hanyalah bagi orang yang beragama Islam. Adapun bagi orang yang tidak beragama Islam, mereka hati mereka kosong daripada cinta. Allah, kosong perasaan tu. Perasaan. Allah SWT. Mereka akan timbul perasaan-perasaan dengan Allah, dengan Rasulullah dan orang-orang beriman atau hamba Allah. Cinta-cinta akan timbul selepas kita mengucap syahadah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi umat Islam adalah umat cinta. Allah. Sampai Nabi kata al-muslim akhul muslim. Islam saudara pada Islam yang lain. Apa maksud dia? Kasih. Saudara tu maksud dia kasih. Kasih. Allah SWT. Bahkan banyak hadis Rasulullah SAW, Nabi suruh kita kasih pada sesama Islam. Nabi sebut lagi dalam hadis yang lain, orang Islam, sesama Islam mereka umpama satu tubuh. Yang mana kalau satu tubuh ni, mana-mana anggota yang sakit, Allah SWT, seluruh tubuh takkan tidur. Contoh kalau kita sakit gigi. Gigi sakit, bukan mata sakit, tapi mata tak boleh tidur. Gigi sakit, tangan tak sakit tapi tangan bergerak. Allah, bagi orang yang pengalaman sakit gigi, dia sakit gigi macam mana dia bergerak? Maksud dia apa? Bila gigi sakit, semua badan pun turut merasai sakit. Maksud dia apa? Umat Islam adalah umat yang ada kasih sayang. Bila kita dengar umat kita di Rohingya, di Syria kena tindas, kena bunuh, kena zalim, kita rasa apa? Kita rasa Allah. Kita tengok berita, kita menangis. Itu dia panggil kasih sesama umat. Dan tak cukup sekadar kita kasih, kita kena berdoa, ya Allah, tolonglah mereka, bagilah kesabaran pada mereka. Itu kita infak lagi, buat apa yang kita mampu untuk tolong mereka. Itu dia panggil kasih. Jadi Nabi Muhammad SAW ajar kita, jadilah umat yang berkasih sayang. Okey, ini Nabi Muhammad SAW punya Allah SWT panduan daripada Rasulullah. Apalah? Okey, Allah SWT. Terus lagi. Tengok anak Bush, tengok tak anak Bush? George W. Bush. Betul ya saya sebut? Mantan Presiden Amerika. Allah SWT. Anak dia masuk Islam. Tengok lagi video. Allah, tengok masa anak dia ucap syahadah. Jumpa seorang tu, Allah SWT ajak pergi dengan saudara dia. Dia masuk Islam. Waktu dia tu ajak dia, ucap kamu asyhadu la ilaha illallah. Dia buat asyhadu la ilaha illallah. Allah SWT. Waktu tu macam mana dia? Perasaan dia macam mana? Dia menangis. Tadi dia sebut asyhadu la ilaha illallah, nangis. Asyhadu anna Rasulullah, asyhadu anna Rasulullah, nangis. Turun air mata. Itu apa tu? Allah. Satu perasaan yang tak akan rasa melainkan kena masuk Islam, kena ada iman. Apa dia tu? Cinta. Tiba-tiba dia rasa cinta pada Allah, rasa. Cinta kepada nama Nabi Muhammad, dia disebut Muhammad Rasulullah. Dia rasa perasaan yang tak boleh nak dicakap, tak boleh nak diungkapkan, tak boleh. Nangis saja. Itu siapa tu? Anak Bush. Allah SWT. Maksud dia apa? Disebut di sini cinta-cinta perasaan-perasaan ni, Allah SWT, perasaan yang sangat hebat ni, dia akan dirasakan oleh orang yang beragama Islam. Okey, Allah SWT. Apalah terus. Allah SWT. Tengok cintanya orang Islam pada dia punya diri dia dan juga pada ahli keluarga dia. Contoh, kita sanggup dah ahli keluarga kita, anak kita perempuan tu, dia pegang tangan dengan lelaki tu. Lelaki mana tak tahu, kita tak kenal. Sanggup dah kita tengok anak perempuan kita keluar dengan lelaki lain, bukan saudara kita tu, bukan mahram. Siapa-siapa sajalah main pegang tangan anak kita depan kita, dia bawa motor. Pakcik, saya bawa anak pakcik keluar. Allah SWT. Pergi makan-makan sikit. Okey, sila, tafadhal. Mana ada? Kita macam mana? Kita akan rasa, baik-baik sikit kamu. Saya ni tomoy, silat harimau. Abang terus silat dia, tomoy dia. Saya ni, Allah SWT, tu Brazil tu, Paranaway ke apa tu. Sebut semua. Kenapa? Kerana dia tak boleh tengok yang dia kasih itu anak dia, orang buat jahat kat anak dia, kerana kasih. Tapi kalau orang yang tak ada iman, tengok anak dia pakai seluar pendek, dia keluar dengan anak dia, dengan isteri dia pakai seluar pendek.
Anak dia pakai seluar pendek. Ada cemburu tak? Tak ada cemburu. Tak ada rasa tu benda tu tak elok. Kenapa? Perasaan cinta tak ada. Allah SWT. Ada pun kasih-kasih yang daripada kasih tu, yang tu bukan, itu yang bukan sebenar. Itu hanyalah macam fikiran, macam rasa-rasa gitu ya. Ada pun sifat cinta tu dia tak dapat. Kalaulah orang bukan Islam ni mereka ada sifat cinta, mereka tak akan biar anak mereka tak tutup aurat. Tak akan biar orang tengok aurat isteri mereka. Kita kalau orang tengok isteri kita pun nak marah. Tapi makan si Arab kan. Dia makan si Arab, tengok-tengok sebelah meja kita dia tengok isteri kita. Ish dekat. Kita rasa apa? Kaki kambing tu naik atas kepala dah. Marah maksud dia. Tu dia bagi kasih. Yang kasih itu dari Allah. Allah SWT. Kita tak sanggup tengok orang yang kita kasih kena kejahatan ataupun dia buat jahat. Kalau dia buat jahat, kita nasihat tegar. Kalau dia kena kejahatan, kita akan tolong. Itu kasih. Itu makna cinta orang Islam. Kita ni orang Islam ada cinta, perasaan cinta. Apalah tu tidak mungkin orang bukan Islam boleh memahami perkara sebegini, kerana Islam adalah sebuah agama yang mengajak umatnya kepada realiti, ketinggian dalam berfikir, kesucian dalam kehendak dan niat. Allah SWT. Keikhlasan. Agama lain tak ajak ikhlas-ikhlas macam kita ni. Ikhlas, cinta sama kita. Allah SWT Muhammad. Kesucian jiwa. Jiwa tak boleh dimasuki penyakit-penyakit yang buruk, sifat yang tak elok. Ni agama kita halus sungguh. Ajak cukup detail, cukup baik dalam pelaksanaan dan amalan serta terputus daripada berpegang kepada selainnya. Terus secara khususnya kita punya mukadimah. Secara khususnya apa yang boleh difahami di sini adalah seorang insan yang beragama Islam tidaklah berpegang kepada akal semata-mata. Islam tu bukan hanyalah akal semata-mata. Tidak juga kepada keadaan sekeliling yang tunduk kepada undang-undang manusia atau keinginan harta benda. Bahkan tidak juga kepada alat elektronik yang bergerak seiring zaman teknologi. Bahkan seorang Muslim itu berpegang kepada akal dan hati, iman dan perasaan. Kita bukan setakat orang beriman, bukan setakat dia kena guna akal untuk fikir, tapi dia kena guna hati juga. Hati apa? Ada iman. Hati ada apa? Ada ikhlas, ada tawaduk. Itu Islam. Allah SWT. Dan juga orang Islam ni mereka ada perasaan, ketaatan, kepatuhan serta kecintaan dan belas kasihan. Itu orang Islam. Pada semua itu terdapat rahsia keagungannya, rahsia keagungan Allah, ketinggiannya, kemuliaannya dan rahsia kekuatannya, kebijaksanaannya serta pencintaannya. Maksudnya apa? Agama Islam bila kita kaji, kita tengok betapa indahnya agama Islam, betapa halusnya agama Islam, kita akan nampak ini datang daripada Yang Maha Agung. Kita akan rasa Allah betapa agungnya Allah, betapa bijaksananya Allah, betapa mulianya Allah, sehingga akan jadi agama yang disebut inna dina indallahi Islam, agama yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu Islam, agama yang paling sempurna. Allah. Agama yang mana agama ini paling tinggi. Allah. Tak ada agama yang tinggi melainkan agama Islam. Kenapa? Islam ni adalah mengajarkan daripada halus kecil-kecil perkara sehinggalah sebesar-besar perkara adalah Islam. Datang daripada siapa tu ajaran tu? Allah. Allah diturunkan kepada Rasulullah sehinggalah kita. Terus kesimpulan mudah yang boleh diertikan di sini ialah kecintaan itu merupakan satu keadaan yang berbentuk kecenderungan dan keinginan yang ada di antara yang mencintai dan dicintai mengikut cara yang sesuai bergantung kepada qadar, darjat dan martabat kecintaan tersebut. Kecintaan atau kasih sayang akan memberikan maknanya apabila ianya berlaku di antara dua pihak, tidak hanya dengan satu pihak saja. Ini kita kena faham. Cinta akan berlaku kalau cinta. Apa maksud cinta? Kata guru kami Sidi Rahimuddin, cinta itu mencintai. Itu cinta. Cinta itu apa? Cinta itu mencintai. Itulah cinta. Maksud dia apa? Macam ni. Allah SWT. Kita kalau kita nak cinta seseorang, Allah SWT, kita kena mencintai dia. Yang pertama. Tapi cinta tak akan berlaku kalau dia pula tak mencintai kita. Tak akan berlaku cinta. Allah SWT. Maksud dia apa? Cinta ni dia kena beri. Mencintai, maksud dia mencintai. Kalaulah orang yang kita nak mencintai dia terima cinta kita, Allah SWT, maka baru jadi cinta. Sebab apa? Sebab kalau kita nak rasa cinta pada seorang, Allah SWT, orang tu kena bagi cinta dia. Dan kita cinta dia dengan cinta dia, bukan dengan cinta kita. Faham? Allah SWT. Faham tak? Tak angguk tak faham? Cinta itu, kita boleh cinta sebab apa? Sebab kita cinta dengan cinta orang yang kita cinta tu. Sebab tu kita boleh cinta. Contoh, Allah SWT, kita kahwin, ada orang kahwin tu, Allah SWT,
Sebenarnya cinta-cinta ni tak cukup untuk manusia. Ni perumpamaan saja. Cinta semua kena bawa kepada Allah. Cinta juga orang, tapi kena semua itu bawa kepada Allah. Lebih utama Allah dan Rasul. Ni perumpamaan. Contoh kita nak kahwin dengan seorang lelaki yang perempuan. Allah SWT. Bila dia ajak kita kahwin ataupun kita ajak dia kahwin, tiba-tiba dia tak mau kahwin. Tak mau kahwin maksud dia apa? Dia tak mau mencintai kita. Jadi cinta tak? Dia akan mencinta tak? Tak cinta. Allah SWT. Sebab apa tak cinta? Sebab dia tak dapat cinta. Lelaki tu tak bagi. Kalau bagi, cinta tu masuk, dia guna cinta lelaki yang lelaki tu bagi untuk cinta lelaki tu balik. Faham tak? Faham tak? Cinta tu satu ya kata ulama. Tak ada dua. Cinta tu satu saja. Allah SWT. Jadi Allah SWT Muhammad. Jadi bila saling mencintai baru jadi cinta. Kalau selagi mana tak mencintai tak jadi cinta. Allah SWT. Boleh kan? Faham tak? Allah. Ini dibahaskan dalam kitab-kitab macam tu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, Allah SWT. Bila dia terima cinta, dua orang ni bercinta. Bercinta tu dengan apa? Allah SWT. Dengan cinta masing-masing. Maksud dia apa? Kita rasa cinta pada dia, kita bagi cinta kita pada dia, dan dia cinta kita, dia bagi cinta dia kepada kita. Akhirnya cinta jadi satu. Baru kita rasa cinta sama kita. Tapi Allah SWT, bila bergaduh, cinta tu dia akan kembali balik kepada diri masing-masing. Sebab tu dia akan jadi marah apa semua tu. Contohlah berlaku kat seorang tu yang kita cinta tu, dia ada kata kita ke, dia ada khianat kita ke, akhirnya macam mana? Tak cinta. Bila tak cinta, Allah SWT, jadi bergaduh. Sebab bergaduh? Sebab dah tak cinta dah. Sebab dah tak buat baik dah pada orang kita cinta. Kenapa? Cinta dah kembali pada diri masing-masing. Dah tak jadi cinta. Cinta kita dah kembali pada kita, cinta dia kembali pada dia pisah. Selagi mana tak mencintai, tak akan jadi cinta. Mencintai baru. Macam kita dengan Tuhan, kita dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad cinta kita. Allah. Tapi kita cinta dengan Nabi Muhammad. Dan kita cinta Nabi Muhammad cinta kita baru rasa. Setiap hari rasa. Nak selawat banyak, nak amal sunnah banyak, nak datang masjid, nak mengaji hadis, nak mengaji ilmu-ilmu agama yang dibuat oleh Nabi Muhammad, dia rasa tu. Rasa. Tapi bila Rasulullah ni memang cinta umat, Nabi memang cinta umat. Tapi ada umat yang tak cinta Nabi. Bila umat ni tak cinta Nabi, Allah SWT Muhammad menyebabkan apa? Hidup dia kosong daripada, hati dia kosong daripada merasakan perasaan-perasaan kasih kepada Rasulullah. Akhirnya tak amal, agama Rasulullah tinggal. Maksud dia apa? Cinta ni dia, Allah SWT, dia akan jadi dengan mencintai, saling mencintai baru cinta. Selagi mana tak mencintai, tak saling mencintai, tak akan jadi cinta, mahabbah tak akan jadi. Okey, boleh faham tak? Faham tak? Tak faham pun tak apalah, angguklah. Lawak kan? Tak apa, semua faham saja. Okey, terus Allah. Kesimpulan mudah yang boleh diertikan di sini ialah kecintaan itu merupakan satu keadaan yang berbentuk kecenderungan dan keinginan yang ada di antara yang mencintai dan dicintai. Nampak cenderung tu. Mengikut cara yang sesuai bergantung pada qadar, darjat dan martabat kecintaan tersebut. Kecintaan atau kasih sayang akan memberikan maknanya apabila ianya berlaku antara dua pihak. Tidak hanya dengan satu pihak saja. Nampak? Satu pihak tak jadi. Dua pihak mencintai baru cinta. Tak mencintai tak cinta. Tu. Allah. Okey. Bila tak cinta jadi apa? Jadi benci. Sebab mahabbah ni Allah dia daripada perkataan al-hub. Allah SWT. Al-hub. Jadi Allah SWT, cinta ni lawan al-hub, lawan dia adalah al-bughdhu, benci. Cinta ada lawan dia. Apa benci? Siapa yang ada benci tak ada cinta. Siapa yang ada cinta tak ada benci. Okey, tu okey, Allah. Jadi bila Allah SWT tak saling mencintai, dia panggil apa? Benci. Benci. Ini mengaji bab cinta. Okey, alhamdulillah. Allah SWT. Terus. Bahkan sungguhnya apa yang kita fikirkan dan rasakan terhadap kewujudan Allah SWT, alam serta terdirinya rukun kehidupan, tidak mungkin ia akan terjadi melainkan dengan terpancarnya arti mahabbah, kecintaan serta terbias kasih sayangnya melangkaui zaman dan benua. Okey. Jamak kepada al-hub ataupun mahabbah, jamak dia Allah SWT, jamak dia adalah ahbab Allah, iaitu jamak Allah SWT. Kata nama Allah SWT dia panggil jamak, isim Allah SWT. Mahabbah tu dia adalah satu jamak. Maksud dia bila ramai ni dia panggil ahbab. Contoh semua ni dia panggil ahbab. Ahbab apa? Ahbab pencinta majlis ilmu, pencinta majlis hadis Nabi Muhammad, dia panggil ahbab. Ahbab tu dia panggil apa? Pencinta. Maksud dia ramai. Ahbab jamak. Okey, terus.
Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan hubungan manusia dengan zatnya itu bukanlah sekadar peraturan undang-undang yang boleh diterima akal sahaja, atau kefarduan yang telah difardukan, atau perkara-perkara yang telah diwajibkan, atau perkara sunnah yang telah disunnahkan, atau tunduk dan patuh kepada perintah dan hukum hakamnya sahaja, tetapi hubungan itu juga mestilah ada hubung kaitnya dengan kecintaan dan perasaan. Disebut di sini, mukadimah sebut Allah tu dia tak jadikan hubungan manusia dan di antara manusia dan Allah bukan hanyalah kena solat 5 waktu, kena zakat, kena puasa. Bukan. Hubungan Allah bukan hanya semata-mata macam tu. Allah, hubungan dengan Allah ni apa? Cinta. Maksudnya tak cukup sekadar kamu puasa, tak cukup sekadar kamu solat, tapi kamu kena solat dengan cinta. Kamu kena puasa dengan cinta. Cinta tu pula dia menyebabkan kita mudah untuk buat ibadat pada Allah. Cinta, ada kekuatan. Maksud dia apa? Agama ni bukan agama yang hanya solat, zakat, puasa, haji. Tak. Allah senang. Agama ni mendidik cinta. Allah. Kenapa kita solat? Kenapa kita puasa? Kenapa kita zakat? Kenapa kita tutup aurat, taati Allah dan sebagainya, tinggal maksiat? Sebab apa? Sebab cinta. Cinta ataupun kasih dia menyebabkan kita nak bertambah lagi, kuat lagi khidmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksud dia apa? Agama ni bukan setakat dia suruh kita solat apa semua, tapi dia mengajarkan cinta. Supaya apa? Dengan cinta tu kamu tak berat untuk mentaati Allah. Dengan cinta itu kamu akan rasa apa yang Allah beri kepada kamu, takdirkan kepada kamu, semua itu adalah nikmat. Semua itu adalah pemberian yang dari yang dikasihi, yang dikasih, menyebabkan kita terima dengan senang hati. Allah SWT. Okey. Jadi maksudnya agama ni agama yang mengajarkan kita cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hanya semata-mata aktiviti ataupun perbuatan harian kita ni, solat apa semua. Tak, dia kena dengan cinta. Lebih mendalam lagi. Okey, terus. Allah SWT Muhammad. Allah SWT Muhammad. Sebuah hubungan itu mestilah disertakan dengan kerinduan dan keasyikan, kehangatan dan keinginan, keindahan dan dorongan keimanan, keesaan dalam ibadat serta perasaan muhasabah yang terbit. Apa maksud keesaan dalam ibadah? Maksudnya bila kita dapat cinta kepada Allah, dia penyebab kita akan mengesahkan Allah dalam semua ibadah. Tidak akan mensyirikkan Allah dalam ibadah. Sebab mahabbah ni dia adalah tauhid. Kata ulama. Mahabbah cinta tu dia adalah tauhid. Apa maksud? Bila cinta, kita hanya nak lakukan apa saja hanya yang kerana orang yang kita cinta. Bila ada cinta, Allah SWT, kita akan hanya nak buat kebaikan, Allah SWT, nak jaga diri kita daripada perkara yang tak elok supaya orang yang kita cinta tak benci pada kita. Allah. Maksud dia apa? Bila kita cinta Allah SWT, kita takkan ibadat selain Allah. Contoh. Sebab apa bila orang ibadat Allah SWT? Contoh, hari Jumaat. Bila hari Jumaat, dia pergi masjid bukan satu suku, solat Jumaat lah. Afdalnya Nabi SAW suruh kita rebut saf pertama ataupun kedua. Sebab saf pertama dan kedua akan didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Didoakan rahmat, keampunan dan sebagainya. Rebut Nabi kata. Undi, kalau kena undi. Allah SWT. Kita pun pergi nak duduk saf depan. Dah saf depan bukan satu suku, orang dah ramai belakang. Orang yang ibadat tapi tak ada cinta kepada Allah, macam mana perasaan dia? Dia takkan tauhidkan Allah. Dia takkan mengesahkan Allah dalam ibadat. Contoh, dia sembahyang, orang ramai belakang ni, Allah SWT. Allahu Akbar. Orang yang tak ada cinta ke Allah, Allah SWT, tauhid takkan timbul. Macam mana? Allah SWT. Kena elok sikit ni sembahyang ni, Allah SWT. Sebab orang tengok ni. Mudah-mudahan adalah orang yang kata aku ni sekian. Maksud dia apa? Dia hanya Allah SWT mengagungkan diri dalam ibadah pada Allah. Dia hanya mengutamakan diri dia, bukan ibadah sungguh-sungguh lagi tunduk pada Allah. Hati dia belum sujud pada Allah. Hati dia hanya sibuk dengan diri sendiri. Nak puji, nak orang puji, nak orang tengok, Allah, nak orang nilai, Allah, nak orang kata aku sekian, nak orang sanjung. Tu apa tu? Dia ibadat tapi tak ada tauhid, tak esahkan Allah dalam ibadat. Maksud dia apa? Dia buat ibadat bukan kerana Allah tapi selain Allah. Kenapa? Belum dapat cinta pada Allah. Orang yang cinta pada Allah, solat hanya nak Allah, nak redha Allah. Kenapa? Allah SWT, dia dah kenal Allah. Allah SWT, dia dah kenal hakikat manusia, hakikat makhluk Allah. Apa dia? Mereka, aku tak perlu pandangan mereka, aku tak perlu penilaian mereka. Kenapa? Bukan mereka beri pahala pada aku, bukan mereka bagi syurga pada aku, bukan mereka yang ciptakan aku. Dia kenal. Kenapa? Orang tu bila dia kenal Allah, dia kenal makhluk Allah SWT.
Dia kenal apa? Dia kenal makhluk tak ada apa. Makhluk tu hanyalah daripada ciptaan Allah. Tapi segala-gala yang kita nak dapat, rezeki ke, ketinggian ke, darjat ke, syurga ke, pahala ke, rahmat ke, apa saja kita dari Allah. Akhirnya bila dia faham itu, dia mentauhid ke Allah. Tauhid ni datang daripada cinta kepada Allah, menyebabkan dia buat ibadat hanyalah kerana Allah. Okey. Dia bila Allah Sayyidina Muhammad, bila ada cinta Allah dalam hati kita, dia menyebabkan dalam hati kita hanyalah kita ingat Allah. Kenapa? Cinta tu menyebabkan ingat. Contoh Allah, orang yang cinta pada seorang, mesti dia banyak ingat. Ingat saja. Ingat nama ataupun diri orang yang dia cinta. Pergi pekan, pergi makan nasi Arab, dengar dekat meja ujung tu orang panggil, kekasih dia Fatimah. Dengar orang panggil Fatimah, dia kali, Fatimah aku apa? Tengok, bukan dia, Fatimah orang sensitif dengan nama Fatimah. Kenapa? Kekasih dia. Alah. Sebab apa? Sebab seorang dia sensitif sebab hati dia sentiasa Fatimah. Walaupun tak boleh tengok Fatimah, satgi lalu lah depan rumah Fatimah, tengok bumbung cukup lah. Bumbung pun jadi. Maksud dia apa? Dia kasih tu menyebabkan hati nak kepada yang dia kasih saja. Ini perumpamaan untuk faham. Bagi orang yang kasih kepada Allah, Allah saja. Itu dia panggil tauhid. Dia menimbulkan tauhid. Cinta menimbulkan tauhid. Apa maksud tauhid? Allah Subhanahu tauhid Allah Subhanahu Muhammad, dia adalah keesaan. Maksud dia keesaan Allah Subhanahu. Maksud dia apa? Cinta menimbulkan kita hanya ibadah, kita buat satu perkara dan sebagainya hanyalah kerana Allah. Dia takkan campur kerana selain Allah. Dia akan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tak ganggulah ibadat dia dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta besar, tauhid. Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan beberapa jenis hamba-Nya dengan rahmat-Nya hingga mereka memperoleh kecintaannya. Sedangkan rahmat Allah meliputi seluruh makhluk-Nya seperti firman Allah, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'." Maksudnya rahmatku. Rahmat ni dia datang daripada sifat kasih sayang, cinta Allah. Rahmatku meliputi kesemuanya, iaitu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk Allah dalam rahmat Allah. Semua makhluk Allah, tak kira binatang ke, haiwan apa, tumbuh-tumbuhan ke, manusia ke, jin ke, semua ni hidup, dapat makan minum sebab apa? Sebab rahmat Allah. Sebab Allah sayang kat kita. Allah sayang kepada hamba dia. Dia sayang itulah dia bagi makan, bagi minum dan sebagainya. Allah bersenang. Walaupun Allah Subhanahu wa taala itu sayang hamba-Nya secara umum, tapi ada orang yang Allah kasih kepada dia, cinta pada dia secara khusus. Bagi orang beriman, orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita terus lagi. Kemudian Allah Taala menyifatkan kecintaannya lantas dijadikan para nabi adalah seagung-agung golongan yang memperolehi ciri cintaannya seperti disebutkan dalam firman-Nya, wa ati rahmatan min ibadih. Maksudnya, dan diberinya aku rahmat dari sisinya. Ni seorang nabi sebut. Maksud dia apa? Allah bagi rahmat kepada aku, yang rahmat itu datang daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksud dia apa? Nabi-nabi dan rasul-rasul mereka di antara manusia yang mendapat rahmat ataupun cinta Allah Subhanahu wa taala. Terus Allah bersenang. Maksudnya Allah bersenang. Terus ayat Quran tu. Ayat Quran lagi, surah Maryam, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakah wa kana taqiyya. Maksudnya, hai Yahya, hai Nabi Yahya, hai Nabi Allah Yahya, ambillah Alkitab, itu Taurat, itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ketika mana ia masih kanak-kanak. Dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami. Belas kasihan dia panggil rahmat, kasih sayang Allah kepada Nabi Yahya, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa, itu Nabi Yahya. Terus lagi. Allah panjang mukadimah pun Allah astagfirullah. Dia kalau daurah, tuan-tuan kena sedia pinggang. Kenapa? Kadang-kadang saya terlajak. Saya ngaji dengan guru saya daurah. Guru kami, kalau dia buka daurah, kami ngaji risalah jamiah. Risalah jamiah, kitab nipih, tapi dia ada 3 ilmu. Ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Ada 3 sekali. Karangan seorang ulama yang muktabar daripada Yaman. Jadi dia ajak tu, hari last dia tengok terbaik lagi. Dia tahu ni terbaik lagi ni, tapi kita kena habis juga kitab. Allah SWT. Waktu tu kami mengaji duha. Dia baca dari pukul 9 waktu duha, dia nak habis juga kitab tu. Kami duduk sampai dekat pukul 2 petang, tak berhenti. Pra. Kami ni semua kena duduk ke? Tok guru tak bangun.
Tapi yang saya kagumnya, daurah tu buat di Masjid Sultanah, Masjid di Al-Star. Yang saya kagumnya makcik-makcik tu, yang pencen-pencen apa semua duduk ngaji sampai ke 2. 9, 10, 11, 12, 1, 2 dekat 5 jam. Dekat 5 jam ngaji kitab, nak pali khatam kitab Arilah. Sedia Arilah ni kena balik Senaman Zaid dah, kena 5 jam. Melawak noh. Dah insya-Allah saya tak sampai macam tu. Tapi guru saya dia macam tu, memang dia betul-betulnya. Allah, tak apalah. Tapi saya kagumnya orang tua-tua, makcik-makcik saya tengok semua duduk tak bangun. Allah mesti. Yang muda-muda pun alhamdulillah tak bangun juga. Nah, alhamdulillah semua duduk. Tu dia panggil apa tu, cinta ilmu. Bila cinta ilmu menyebabkan kita nak dengar lagi. Nak dengar lagi. Sikit tak puas. Tapi kalau kita tak cinta ilmu, cinta tu menyebabkan, kata ulama, lama itu jadi sat saja. Contoh orang yang pernah keluar dengan makwa dia. Contoh ni tak elok, jangan buat noh. Sekali dia rakam tu, orang jangan rakam, maksudnya sekat lah. Sebar, viral. Ustaz ni ajak suruh couple. Habis saya. Guru saya tengok, saya kena marah. Ya Allah. Kamu di PKL, kamu duk sesatkan orang. Jangan pergi dah. Jenah. Nauzubillah min zalik. Allah.